Bab kencing dalam bilik air. Kencing dalam bilik mandi. Al-mustaham asal maknanya bilik mandi air panas, kemudian yang digunakan untuk bilik mandi secara umum. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Mughaffal, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekali-kali sesiapa dari kamu kencing fi mustahammihi, dalam bilik mandinya, kemudian dia mandi pula, mana di dalam bilik mandi itu. Ahmad berkata, kemudian dia berwuduk pula, yakni dalam bilik mandi itu. Fa inna 'ammatal waswas minhu, kerana kebanyakan waswas itu berpunca dari kencing ataupun membuang air dalam bilik mandi. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Humaid Al-Hamyari, dia adalah anak kepada Abdurrahman, katanya saya telah bertemu dengan seorang lelaki yang telah bersahabat dengan Nabi SAW, seperti mana Abu Hurairah telah bersahabat dengannya. Katanya Rasulullah SAW melarang sesiapa dari kita menyikat rambut tiap-tiap hari ataupun kencing dalam bilik mandinya. Bab larangan dari kencing di lubang. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Qatadah dari Abdullah bin Sarjis, katanya Nabi SAW melarang dari dikencing, yakni melarang seseorang kencing di lubang. Qala, kata perawi ini, yakni ayah kepada Mu'adh, iaitu Hisham. Qalu, mereka pun berkata kepada Qatadah, apa sebab tidak disenangi kencing di lubang itu? Qatadah berkata, kerana dikatakan bahawa ia adalah tempat tinggal jin. Bab ma yaqulu ar-rajul idza kharaja min al-khala', ini bab apa yang diucapkan seseorang bila keluar dari tempat sunyi, yakni untuk buang air. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Burdah, katanya Aisyah menceritakan kepadaku bahawa Nabi SAW bila keluar dari tempat buang air besar ataupun bila selesai dari membuang air besar, dia mengucapkan ghufranak, aku memohon keampunanmu. Bab karahiyati masjid zakar bil yamin fil istibra, ini bab larangan menyentuh zakar dengan tangan kanan pada ketika beristibra, yakni membersihkan saki-baki air kencing. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Abi Qatadah daripada ayahnya, yakni Abi Qatadah, katanya berkata Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, bila sesiapa atau seseorang dari kamu kencing, maka janganlah dia menyentuh zakarnya dengan tangan kanannya, dan bila dia pergi ke tempat sunyi, yakni untuk membuang air, fala yatamassah bi yaminih, maka janganlah dia menyapu dengan tangan kanannya, dan bila dia minum, fala yashrab nafasan wahidan, maka janganlah dia minum dengan satu nafas. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Hafsah, isteri Nabi SAW, sabdanya, katanya Nabi SAW memperuntukkan tangan kanannya, menyediakan tangan kanannya, menjadikan tangan kanannya untuk makanan, minuman dan pakaiannya, dan dia menjadikan, yakni menentukan tangan kirinya lima siwa dhalik, untuk selain dari itu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah, katanya tangan Rasulullah SAW yang kanan, tangan kanan Rasulullah SAW adalah untuk bersuci, lituhurihi, untuk tuhurihi, untuk bersucinya, wa ta'amihi, dan untuk makanannya, dan tangan kirinya untuk khalaknya, yakni untuk digunakan pada ketika bersunyi, yakni pada ketika menyendiri, membuang air, wa ma kana min adza, dan kerana sesuatu gangguan,
kerana sesuatu gangguan atau sesuatu yang menjijikkan. Diriwayatkan daripada Aisyah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bimaknahu, sama maknanya dengan hadis yang tersebut sebelum ini. Bab al-istitar fil khala, ini bab bersembunyi ataupun melindungi diri yang dengan sesuatu fil khala, pada ketika membuang air. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesiapa yang mencelak falyutir, maka hendaklah dia mengganjilkan celaknya itu. Sesiapa yang melakukan begitu faqad ahsana, sesungguhnya dia telah melakukan dengan baik. Wa man la fala haraj, sesiapa yang tidak melakukan begitu tidak mengapa. Dan sesiapa yang menggunakan batu, yakni pada ketika beristinja, falyutir, maka hendaklah digunakan dengan ganjil, maka hendaklah dia mengganjilkan penggunaan batu itu. Dan sesiapa yang melakukan begitu, sesungguhnya atau berarti dia telah ahsana, telah melakukan yang baik. Wa man la fala haraj, sesiapa yang tidak melakukan begitu tidak mengapa kepadanya. Wa man akala, sesiapa yang makan, fama takhallala, apa yang dicungkilnya dengan pencungkil, yakni makanan yang dicungkilnya, makanan yang lekat di celah gigi yang dicungkilnya dengan kayu atau sesuatu pencungkil, falyalfaz atau falyalfiz, maka hendaklah dia ludahkannya, buangkannya keluar. Wa ma la kabilisanihi falyabtali', dan apa-apa yang dikeluarkannya dari celah gigi dengan lidahnya, falyabtali', hendaklah dia menelannya atau bolehlah dia menelannya. Man fa'ala faqad ahsana, sesiapa yang melakukan begitu berarti dia telah melakukan yang baik. Tetapi sesiapa yang tidak melakukan begitu tidak mengapa. Sesiapa yang pergi ke tempat membuang air besar, falyastatir, maka hendaklah dia bersembunyi. Fa illam yajid, kalau tidak ada sesuatu untuk dia bersembunyi di sebaliknya, illa an yajma'a, melainkan dia mengumpulkan satu tumpukan pasir, falyastadbirhu, hendaklah dia lakukan begitu dan menghadapkan belakangnya kepada timbunan pasir itu. Hendaklah dia membelakangi timbunan pasir itu. Fa inna syaitan, kerana syaitan bermain-main di punggung anak Adam itu. Sesiapa yang melakukan begitu, sesungguhnya dia telah melakukan yang baik, dan sesiapa yang tidak melakukan begitu tidak mengapa, yakni kepadanya. Abu Daud berkata, hadis ini telah diriwayatkan oleh Abu Asim daripada Thawr. Kata Husain, dia berkata Husain Al-Himyari. Kata Abu Daud, wa rawahu Abdul Malik, Abdul Malik meriwayatkan hadis, Abdul Malik bin As-Sabbah meriwayatkan hadis ini daripada Thawr. Dia berkata Abu Sa'id Al-Khair. Abu Daud berkata Abu Sa'id Al-Khair ialah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok pula bab fil baul fil mustaham, kencing dalam bilik mandi. Seperti telah disebutkan tadi, asal mustaham maknanya apa ni, bilik mandi air panas, tetapi kemudiannya digunakan dengan makna yang lebih umum, iaitu bilik mandi saja, mughtasal, dengan makna mughtasal, bilik mandi. Kita sudah terjemah dah hadis ni. Sebelum itu kita tengok perawi-perawi dia. Imam Abu Daud ambil daripada dua orang tok guru dia. Yang pertama Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, dan yang kedua Hasan bin Ali Al-Khallal. Ini adalah dua orang tokoh, ulama ni. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal ialah Imam Ahmad. Yang dimaksudkan di sini Ahmad bin Muhammad bin Hanbal ni Imam Ahmad. Ini adalah salah satu riwayat yang Imam Abu Daud ambil daripada Imam Ahmad. Ahmad bin Hanbal biasanya disebut gitu. Sebenarnya Hanbal itu nama datuk dia.
Ayah dia namanya Muhammad, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Hanbal itu datuknya. Kemudian mazhabnya kemudian terkenal dengan nama datuk dia, nisbah kepada datuknya, Hanbali atau Al-Hanbaliyah, Hanabilah dan lain-lain. Ini kaitan dengan datuk dia. Ahmad bin Hanbal itu tak perlu dipersoal lagi dah, tak perlu tanya dah. Dia tu imam, hujjah, hafiz, apa ni jelas lah, tak ada seorang pun pertikaikan Imam Ahmad bin Hanbal. Mak dia bawa dia daripada Marw, nama tempat, pada ketika dia mengandungkannya. Maknanya dalam kandungan dia, mak dia bawa pergi ke Baghdad. Sampai di Baghdad, lahir di sana Imam Ahmad ini. Dia ni hafiz, faqih, hujjah, ahadul a'immah. Wafatnya pada tahun 241 Hijrah, ketika umurnya 77 tahun. 77 tahun. Hasan bin Ali bin Muhammad Al-Hudhali Abu Ali Al-Khallal, ini pun seorang tokoh besar juga ni, ulama besar. Nazilu Makkah, dia asal tempat lain tapi pergi duduk di Mekah. Thiqah, hafiz, seorang yang thiqah dan hafiz. Kalau kata lagu tu juga, orang pakai adalah tidak pertikaian adalah riwayat dia tu. Wafatnya pada tahun 242. Qala, mereka berdua berkata, haddatsana Abdul Razzaq. Abdul Razzaq menceritakan hadis ini kepada kami. Abdul Razzaq, siapa Abdul Razzaq? Abdul Razzaq bin Hammam, pengarang kepada Musannaf Abdul Razzaq. Abdul Razzaq bin Hammam bin Nafi' al-Himyari as-San'ani, thiqah, hafiz, musannif, amiya fi akhir umrihi fataghayyar, tetapi di akhir hayatnya dia buta. Abdul Razzaq ni buta di akhir hayat dia. Pada ketika itu ingatan dia pun berubah juga, banyaklah bercelaru juga. Wa kana yatashayya'u, dia ni berpahaman Syiah. Dia telah meriwayatkan beberapa hadis tentang fadail, lam yutaba' alaiha, yang tidak disokong oleh sesiapa pun, mana tak ada orang lain riwayat serupa dia riwayat tu. Fahadha a'zamu ma dhammuhu min riwayatih, inilah di antara sebab kenapa ulama-ulama mencela riwayat-riwayatnya. Ulama-ulama pertikaikan riwayat-riwayatnya lihadhil ahadith, kerana hadis-hadis ni, hadis-hadis fadail sani. Walima rawahu fi mathalib ghairihim, dan kerana riwayat-riwayat dia berkenaan dengan mathalib orang lain. Mathalib mana naqais, mana kekurangan orang lain. Yatashayya' pada dia pelebih ala Sayyidina Ali dan keturunan dia. Orang lain pula riwayat berkenaan dengan orang lain alah kekurangan. Ada banyak riwayat-riwayat mana tidak sahih pun dia kemukakan juga. Itulah sebab orang-orang pertikaikan dia. Wa dzakarahu Ibnu Hibban fi thiqat, Ibnu Hibban menyebutnya sebagai salah seorang thiqat. Wa qala, dia kata, kana mimman yukhti'u idza haddatha min hifzi ala tashayyu'in fihi, dia ni selalu melakukan kesilapan kalau dia meriwayatkan berdasarkan ingatannya. Kalau dia berdasarkan ingatannya banyak silap. Di samping dia ni berpahaman Syiah juga, berpahaman Syiah. Hafiz dalam Tahdzibut Tahdzib berkata, qala al-Abbas al-Anbari, Abbas al-Anbari kata, bila dia datang dari Sana'a, laqad tajabshamtu ila Abdul Razzaq, saya pergi berjumpa dengan dia, dan dia ni betul-betul seorang pendusta besar, lakadzab, dia kata. Wal Waqidi asdaqu minhu, ini mengikut dia, mengikut Abbas al-Anbari, Waqidi lebih benar daripadanya. Padahal Waqidi tu parok benar tu, Waqidi tu, dia kata Waqidi lebih benar lagi daripada dia. Wafatnya pada tahun 216, walau 85 sanah, dia ketika berumur 85 tahun, Abdul Razzaq. Yang ni bagi orang-orang yang tidak terima dia ni, yang sampai kata begitu, dia tak terima lah riwayat ni, walaupun Imam Ahmad ambil daripada dia. Tetapi kebanyakan ulama menerima
Bahkan Abdul Razak ni salah seorang perawi Bukhari dan Muslim juga, Abdul Razak. Cuma inilah bendanya, kalau kata perawi-perawi ni Syiah, dia Syiah tafdiliyah. Ulama-ulama Syiah yang diambil sebagai perawi-perawi dalam kitab-kitab ahli sunnah ni, orang panggil Syiah mufaddilah atau Syiah tafdiliyah. Syiah ni tak apa lagi. Ni tak apa. Setengah-setengah orang dia keliru. Tu ada tu Syiah dalam kitab-kitab ahli sunnah. Dia tidak faham Syiah tu Syiah mana. Ni Syiah ni tak apa tu. Cuma apabila dikatakan Syiah, kena beringat lalu. Apabila dikatakan Syiah, ulama-ulama sebut dah syarat untuk nak terima. Bukan Syiah sajalah, daripada ahli-ahli bid'ah, syaratnya riwayat yang dikemukakannya itu tidak menyokong pahamannya. Syarat tu boleh terima, walaupun dia dikatakan Syiah mufaddilah pun setara tu. Sebab itulah ulama-ulama tak terima kalau hak fadail, riwayat tentang fadail Sayyidina Ali dan keturunan dia tak terima, kecuali hak orang lain terima juga. Kalau hak dia seorang tak terima. Begitu juga riwayat-riwayat yang dia kemukakan berhubung dengan keburukan orang lain. Orang lain itu maksudnya orang-orang yang pernah berselisih lah faham dengan Sayyidina Ali sampai berperang. Misalnya Sayyidina Muawiyah, Sayyidatina Aisyah, Zubair bin Awam, Talha dan lain-lain lagi. Dia ni kalau riwayat Allah ke demo tu, Allah kurang, ulama tak pakai dah. Ini kaedah yang diterima oleh ulama. Dia tak pakai dah. Dia pakainya yang tidak kena mengena dengan pahaman dia. Lepas tu sejauh yang mereka tahu, dia ni tak ada akidah-akidah lain yang dianuti oleh Syiah hula, Syiah yang melampau, tak ada, tidak diketahui. Tidak diketahui. Setakat yang adanya apa dia? Dia kata Sayyidina Ali lebih daripada sahabat-sahabat yang lain. Syiah mufaddilah ni lagu mana? Iaitu Syiah yang berpendapat Sayyidina Ali lebih daripada sahabat-sahabat lain, termasuk Sayyidina Uthman, tetapi tidak lebih daripada Abu Bakar dan Umar. Syiah mufaddilah tak lebih daripada Abu Bakar dan Umar. Seperkara. Yang kedua, dia kata Sayyidina Ali dalam setiap peperangan dan perselisihan yang berlaku di antara dia dengan sahabat-sahabat lain, dia dengan pasti berada di pihak yang benar. Dia kata gitu, putus, jazam dah, tentu dah Sayyidina Ali balik betul. Ini fahaman Syiah mufaddilah. Selain daripada tu tak ada. Tak ada percaya kepada Imam Ghaib ke, Imam Mahdi hak Ghaib ke. Tak ada percaya kepada imam-imam itu dapat wahyu ke, imam-imam itu maksum ke. Tak ada. Dia tak ada imam-imam apa, cuma gitu. Ini Syiah mufaddilah atau Syiah tafdiliyah. Sekadar tu tak apa. Sekadar tu tak apa, boleh lagi. Abdul Razak diterima, tapi dengan syarat tadi. Ini menunjukkan bahawa golongan ahli sunnah ni dia bersikap terbuka juga. Dia tidak totok, tidak kata kalau orang ni Syiah tak terima salah. Tidak, tengok dulu setara mana Syiah dia. Syiah gapo? Banyak macam Syiah tu pun. Dia tengok dulu. Tidak kata bila sebut Syiah Murji'ah, bila sebut Qadariyah tak terima salah. Tak. Kita akan jumpa banyak ni perawi-perawi ada yang Qadariyah terima juga. Tapi Qadariyah lagu mana? Sebahagian daripadanya telah anda sebutkan sebelum ni. Qadari lagu mana, Murji'ah lagu mana yang diterima. Dia ada pula perincian di situ, sebab mereka berpecah kepada banyak puak pula dan tak serupa pula pahaman dia tu. Baiklah. Qala Ahmad berkata, ini Imam Abu Dawud cerita, Ahmad berkata, qala, yani Abdul Razak berkata, haddatsana Ma'mar menceritakan kepada kami. Qala, kata Ma'mar, akhbarani Ash'ath menceritakan kepada saya seorang. Hasan pula berkata, sani Imam Abu Daud ambil daripada dua orang, daripada Imam Ahmad seorang, daripada Hasan seorang lagi. Hasan kata, ini kata Abu Daud, daripada Ash'ath bin Abdillah, daripada Hasan
daripada Abdullah bin Mughaffal. Ni Imam Abu Daud sebut. Apa maksud Imam Abu Daud buat gini? Dia nak ayatnya dua orang tu guru dia ni beza. Beza dari segi mana? Imam Ahmad kata haddatsana. Yani Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abdul Razak. Begitu juga Abdul Razak meriwayatkan daripada Ma'mar secara tahdits. Orang panggil. Yani haddatsana. Dan di atas itu akhbarani. Tetapi berbeza dengan tok guru dia seorang lagi. Hasan itu, Hasan bin Ali Al-Khallal itu. Kerana Hasan meriwayatkan hadis ini secara an-anah. Sebab itu dia kata, wa qala al-Hasan an Ash'ath. An. Dia tidak kata Hasan, tidak kata haddatsana Ash'ath. Dia tak kata gitu. Tapi dia kata an. Riwayat dengan an rendah lagi. Berbanding dengan riwayat secara tahdits. Imam Ahmad riwayat itu lebih tinggi kedudukannya dan lebih kuat berbanding dengan riwayat daripada tok guru dia seorang lagi secara an-anah. Sebab riwayat secara an-anah ada kemungkinan inqita', boleh jadi putus riwayat, boleh jadi. Kalau seseorang itu meriwayatkan an di tengah tu ada putus, tidak salah, tidak dikira dia sebagai seorang pendusta. Memang mengikut istilah ilmu hadis ni, kalau riwayat secara an-anah boleh jadi gugur seorang perawi. Kalau gugur pun tak apa. Sebab dia riwayat secara an-anah dah, boleh jadi ada dia buat mana-mana perawi dicelah. Tetapi kalau riwayat secara tahdits memang tidak gugur. Mesti orang-orang yang disebut tu mesti ada. Dan tidak ada dicelah tu orang yang gugur. Kalau dia gugur juga dicelah tu, bila-bila dia kata haddatsana, berat dia. Ulama akan cop selalu. Ni orang ni tak boleh pegang. Dia kata haddatsana, lepas tu dia tinggal celah, ada orang lain dia tidak bayar. Tapi kalau riwayat secara an tak apa. Walau bagaimanapun riwayat secara an itu, an-anah itu dia rendah berbanding dengan riwayat secara tahdits seperti yang dikemukakan oleh Imam Ahmad. Itu satu perkara. Yang kedua, Imam Abu Daud nak tarik perhatian kita, nak suruh kita perhati molek cara hadis. Nak suruh kita perhati, iaitu riwayat Imam Ahmad, dia kata haddatsana Ma'mar qala akhbarani Ash'ath, sekatu. Tetapi Hasan bin Ali dia riwayat, dia kata an Ash'ath bin Abdullah, beza dia. Yang ni Hasan menyebutkan bin tu, bin Ash'ath bin Gapo ada sebut. Tapi Imam Ahmad dalam riwayat dia tak ada sebut. Dia sebut nama Ash'ath saja. Bin Gapo tak ada sebut. Tu bin Gapo tak ada sebut. Dia nak ceritanya dari segi riwayat Imam Ahmad ada kelebihan dia, iaitu riwayat secara tahdits. Di dalam riwayat Hasan bin Ali ni ada kekurangan dia, tetapi ada juga kelebihan dia yang tidak ada dalam riwayat Ahmad itu, iaitu dia sebut bin Abdullah. Ash'ath tu bin Abdullah, tidak keliru lah, bukan Ash'ath bin lah orang lain-lain, tidak. Itu faedahnya dia nak cerita tu. Kemudian apa perlu riwayat benda-benda lagu tu? Tak perlu. Sebab Ash'ath ni bukan seorang dalam dunia ni, ramai. Mana tahu takut Ash'ath lain. Sekurang-kurangnya kita boleh tahu bahawa Ash'ath yang dimaksudkan dalam riwayat ini, dengan kita mengambil kira riwayat Hasan bin Ali ni, Ash'ath ini Ash'ath bin Abdullah, walaupun tidak didapati dalam riwayat Ahmad. Ash'ath tu tak ada bin dia, tapi dalam riwayat Hasan bin Ali ada. Sekurang-kurangnya kita tahu ni Ash'ath bin Abdullah, bukan Ash'ath lain. Kemudian bila kita tahu tu, kita boleh tentulah kedudukan dia Ash'ath bin Abdullah ni setara mana orangnya, dengan kita merujuk kepada kitab-kitab rijal. Barulah kita boleh tahu ada berapa orang Ash'ath bin Abdullah ni pula. Tengok semua. Kalau okey lah. Kalau tidak, tengoklah setara mana dia tu. Gitu caranya. Kesimpulannya, Ash'ath ini dalam kitab-kitab rijal disebutkan sebagai saduq, satu istilah ilmu usul hadis, istilah ilmu rijal, istilah ta'dil yang rendah. Ta'dil ni memperakui orang itu sebagai orang yang baik, tapi baik setara mana? Molek, boleh kita terima setara mana? Saduq. Saduq ni bukan saduq ni kita boleh pakai, tak boleh kita pakai mengikut bahasa biasa. Saduq ni makna dia yang sangat benar. Kalau yang sangat benar tu molek benar lah kita kata, temukan sangat.
Sirah mubalarah tak boleh pakai lagu tu. Ni istilah. Kita kena tengok dalam kitab-kitab rijal hadis, kitab-kitab mustalah, tengok senara alfaz ta'dil. Senara dia nombor 1 kuat sekali, gapo nombor 2, nombor 3, nombor 4. Ni hak bawah. Tu masuk dalam hak bawah. Boleh pakai lagi. Tapi apa ni nak kata nak buat hujah gapo, tak mesti lagi. Kalau saduk tidak mesti hujah lagi. Tidak mesti buat hujah. Adapun Imam Ahmad tadi, cuba kita tengok, dia kata hafiz, faqih, hujah. Kalau hujah tu kan, maknanya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh dia tentu boleh pakai. Tentu boleh pakai. Adapun hak ni saduk, tengok dulu riwayat dia ni setara mana. Ini dia ambil kira belakang, oleh seseorang mujtahid, dia ambil kira setara mana hadis ni. Lepas tu baru dia buat keputusan. Ibn Hibban kata dia thiqat. Uqaili kata fi hadithihi waham, dalam hadisnya ada waham, kadang-kadang ada keliru ada. Imam Nasai dan lainnya mengatakan dia thiqah. Thiqah boleh dipegang lah, tak apalah. Riwayat daripada Hasan Ash'ath bin Abdullah meriwayatkan daripada Hasan. Hasan tu Hasan mana? Hasan Basri. Kalau dalam kitab-kitab mutaqaddimin ni, kalau kata Hasan secara mutlak begitu, di kalangan tabi'in maksudnya Hasan Basri. An Abdullah bin Mughaffal, daripada Abdullah bin Mughaffal, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah berbai'ah dengan Nabi di bawah pokok, tahta syajarah. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta syajarah. Adalah Quran. Ketika mereka berbai'ah dengan engkau di bawah pokok. Ini dia ni termasuk dalam salah seorang berbai'ah dengan Nabi di bawah pokok. Ramainya 1,400 orang. 1,400 orang. Setengah riwayat menyebutkan 1,500 orang. Dalam 1,500 orang tu termasuk dia seorang. Berapa yang kata 1,400, 1,500 ni? Tu apa ni? Ulama-ulama bahalah tu. Di antaranya dia mengatakan 1,400 tu daripada Madinah. Lepas tu mari pula daripada tengah-tengah jalan tu masuk lagi campur tu 1,500. Dia kata begitu. Dia ni termasuk dalam sahabat itu. Sakanal Madinah, dia wafat di Madinah. Abdullah bin Mughaffal. Kata Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabulanna ahadukum, jangan sekali-kali sesiapa daripada kamu kencing dalam bilik mandinya, kemudian dia mandi di dalamnya, dalam bilik mandi saat ni. Ahmad berkata, yakni Imam Abu Daud nak cerita thumma yaghtasil fi. Lafaz yaghtasil fi ini lafaz riwayat Hasan bin Ali tadi. Adapun Imam Ahmad, dia bukan riwayat lagu tu. Thumma yatawadda, kemudian dia ambil air semaya. Tu riwayat Imam Ahmad. Jadi Imam Abu Daud cerita kedua-dua. Lafaz hak ni beza. Hak ni kata lagu ni, hak ni kata lagu ni. Dia riwayat dengan jelas. Hak kata lagu ni siapa? Hak kata dengan lafaz thumma yatawadda ni siapa? Dia riwayat. Dia ambil daripada kedua-dua orang ni. Sebab apa yang tidak buat suku je? Sebab hak lain serupa. Bezanya setepak dua. Itu tak perlu buat suku pada cerita lagu tu. Kemudian dia berwudu, yakni di dalam bilik mandi itu. Fa inna 'ammatal waswas minhu, kerana kebanyakan waswas itu berpunca daripada kencing dalam bilik air itulah. Dalam hadis ini ada beberapa perkara. Yang pertama, Nabi SAW larang, jangan sekali-kali. Mana tak boleh lah, kau mana-mana pun tak, jangan. Sebab dia kata jangan sekali-kali. Sesiapa daripada kamu kencing dalam bilik mandinya, bilik mandinya Nabi SAW tahu. Bilik mandi orang lain kau tak boleh. Dalam bilik mandinya dia kata, bilik mandi dia sendiri, hak dia sendiri pun tak boleh. Bilik mandi orang lain kau tak boleh. Jangan sekali-kali kencing berak kau tak boleh.
Berak kau tak boleh. Kencing tu makna boleh hilang dengan mudah kita kata, tetapi dia tak benar juga. Berak lebih-lebih lagi tak boleh. Min babil aula. Hak tak boleh ni mengikut zahiriyah tak boleh. Tak kira dia nak mandi ke, dia nak ambil air semaya kalau lepas pada tu atau tidak, tak kira, tak boleh. Memang haram. Dia kata memang haram. Tetapi jumhur ulama tidak mengatakan haram. Dia kata makruh. Larangan ini memberi makna makruh, walaupun kata jangan sekali-kali. Ia memberi makna makruh. Apa sebab? Kerana disebutkan illat di belakang dia. Kebanyakan was-was berpunca daripada kencing dalam bilik air. Was-was ni apa dia? Bisikan hati yang tidak baik. Hak tidak molek. Telitah dalam hati kita mari, telitah hak tak molek. Menyebabkan kita buat tu dalam keadaan ragu-ragu, dalam keadaan tidak yakin. Air ni kena ke tidak, air kecil ni ngecik ke tidak? Lama kan ngecik kau tidak, dia berasa lagu tu. Sedangkan yang kita nak buat sembahyang itu adalah suatu perkara yang besar, perlu sekali dijaga kebersihan. Dia sebut, jumhur ulama mengatakan ada sebut illat itu kerana kebanyakan was-was itu berpunca daripada kecing, punca daripada kecing kebanyakan. Tapi kalaulah katakanlah bilik mandi tu air kencingnya boleh berlari, boleh pergi, kita kencing lepas tu kita cucu air kencing, maknanya dia ni di plaster molek lah, semi molek, kita cucu dia pergi, tak apa kalau lagu tu. Ataupun bilik mandi tu orang tak mandi dah, ni tak mandi dah, cuma orang kecing pula lepas pada tu, tak apa, walaupun nama bilik mandi pun, mana bekas bilik mandi lah, asalnya bilik mandi, sekarang ni tidak, boleh juga. Ataupun mana dia mandi tetapi dia hilangkan punca was-was itu, yakni dia cucu, tak apa. Tetapi kalau bilik mandi lepas tu nak mandi pula di situ, kalau tidak nak mandi tak apa, kecing lepas tu tidak nak mandi tak apa, tak ada was-was itu. Ataupun kencing dalam bilik mandi lepas tu tidak nak ambil air sembahyang, tak ada was-was juga, walaupun tidak molek lah untuk orang lain. Untuk kita sendiri tu kalau nak kira, untuk kita sendiri tak ada was-was. Kita kencing dalam bilik mandi, kita tak mandi, kita kencing dalam bilik mandi, kita tak ambil air sembahyang situ, tak ada dah was-was tu. Was-was ni apabila berkumpul kedua-duanya, kencing dalam bilik mandi lepas tu mandi ataupun ambil air sembahyang, baru ada was-was. Itu pun sekiranya ada punca yang menimbulkan was-was. Misalnya dia tu tidak berlari kau, air kencing tadi duduk beladung situ, lepas tu kita pun mandi ngecik pula, dalam keadaan lagu. Tapi kalau tidak dalam keadaan begitu, maka tidak mengapa dari segi hukumnya, walaupun molek kau. Soal molek tak molek tu bab lain. Soal molek tak molek tu bab lain, terutama di zaman kita ni orang buat suku dah waktu tu, orang bahagian kecing, bahagian buang air besar tu lain. Mandi ni suku, tak usah lah kita kecing koksi tu kita kata selesai dah. Ni dalam keadaan tidak lengkap molek, dalam keadaan tidak lengkap molek tu, maka hukumnya macam tadilah. Jumhur ulama mengatakan keadaan itu memalingkan larangan Nabi SAW ni daripada memberi makna haram kepada makruh, dia jadi ringan. Pasal apa? Dia cerita sebab-sebab tadi tu. Kalau tak ada sebab tadi tak apa lah. Mana? Bukan semata-mata tak boleh kencing dalam bilik air, tak boleh. Tidak. Tetapi puak-puak zahiriyah dia pegang zahir. Jangan kencing dalam bilik mandi kemudian kamu mandi, sebab biasanya bilik mandi tu orang mandi. Hak dia tak sebenarnya kencing dalam bilik mandi, tak boleh. Kalau lagu tu di mana-mana tempat yang dulu orang buat sebagai bilik mandi, lepas tu tinggal ada orang tidak buat sebagai bilik mandi, kita nak kencing nana pergi situ tak boleh kencing, susah lah, susah. Kebanyakan was-was berpunca daripadanya. Bila kita buat tu, terutama orang yang ada penyakit was-was pula. Kalau tak ada penyakit was-was pun dia telitah mari, telitah mari kena kau tidak sani, air kecing tu ngecik kau tidak. Bila begitu dia buat tu dalam keadaan tidak yakin betul-betul, dalam keadaan tidak yakin betul-betul tubuh dia tu bersih, begitu juga kain dia kau bersih,
apabila dia sembahyang tu tidak yakin betul-betul, mari telitah, itu tidak boleh lah. Jangan kita buka ruang untuk was-was pada syaitan membisikkan sesuatu yang tidak baik dalam diri kita. Habis itu satu hadis. Yang kedua, Ahmad bin Yunus Zuhair an Dawud bin Abdullah an Humaid al-Himyari wa huwa ibnu Abdurrahman. Dia kata, saya bertemu dengan seorang lelaki yang telah bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana Abu Hurairah bersahabat. Lagu mana? Sahabat bersahabat seperti mana Abu Hurairah? Abu Hurairah bersahabat lagu mana dengan? Adakah dia nak cerita di sini bersahabat seperti Abu Hurairah ni? Mana dari segi rapat kau tidak rapat? Tidak, tak timbul masalah tu. Sahabat-sahabat ni, terutama kalau setara Abu Hurairah ni, dia rapat dah tu. Orang panggil sahabat besar dah tu. Walaupun tidak begitu lama bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya 3 tahun lebih-lebih ya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sahabat besar dah, sebab satu, riwayat banyak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, banyak bergaul, pergi mari sokmo dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ni yang diriwayatkan oleh Humaid al-Himyari, iaitu Ibnu Abdurrahman ini, berjumpa dengan seorang yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak royak sahabat tu siapa dia. Bolehkah kita pakai hadis yang seumpama ini, yang dia royak sahabat tapi dia tak royak nama? Boleh ke tidak? Jawabnya boleh, asalkan dia royak sahabat. Saya bertemu dengan seorang yang telah bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dia royak pula sahabat tu bukan sahabat sekali tengok saja, tak seperti Abu Hurairah yang ni 3 tahun lebih kurang dia bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh pakai riwayat lagu. Cuma dalam menentukan riwayat seperti ini, kita kena tengok orang yang meriwayatkan itu. Macam di sini Humaid, dia tu setara mana? Orang boleh pakai ke tidak? Kalau dia tu tak boleh pakai, tak boleh. Kalau dia kata sahabat saya bertemu dengan seorang sahabat, dia tak royak sahabat tu siapa-siapa, tak boleh. Atas dia, kalau dia tu boleh diterima, maka sahabat yang dia cerita tadi boleh. Macam di sini, siapa dia? Humaid al-Himyari Ibnu Abdurrahman. Dia ni thiqah faqih, jadi boleh pakai walaupun kita tak tahu nama sahabat tu apa dia. Kalau kata sahabat tak apa dah, sebab sahabat itu mengikut kaedahnya kulluhum udul, semuanya adil. Tak perlu bahas dah dia lagu mana, tak perlu bahas, dia adil sahabat itu. Dia kata Rasulullah sallallahu, siapa dia ni? Apabila dikaji ramailah ulama-ulama mengatakan siapa dia yang dia tidak namakan ini. Di antara ulama ada yang mengatakan iaitu Abdullah bin Sarjis tadi. Abdullah bin Sarjis. Nanti kita akan jumpa selepas ni Abdullah bin Sarjis. Ada juga ulama mengatakan sahabat yang dia tidak sebut nama tu Hakam bin Amr al-Ghifari namanya. Atau ada juga yang mengatakan Abdullah bin Mughaffal, dia tidak sebut nama. Tak kira lah siapa-siapa pun daripada 3 ni, jelas dah mereka ini, 3 ni sahabat, boleh terima lah mana-mana pun. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang dari kita menyikat rambut tiap-tiap hari. Larang sisir rambut tiap-tiap hari, larang. Au yabula fi mughtasili, ataupun kencing dalam bilik mandinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang juga. Hak kencing dalam bilik mandi tadi, hak ni hak naknya dalam bab ni. Yang ni Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kencing dalam bilik mandi. Terutama kalau di zaman kita ni bilik mandinya siap molek, untuk kencingnya lain, lebih-lebih lagi lah kena jaga, ni hendaknya. Adapun awal ni larang daripada sisir rambut tiap-tiap hari, ni oleh kerana hadis ni dia sebut sekali lah. Sebenarnya hendaknya ujung tu apa makna Nabi sallallahu alaihi wasallam larang sisir rambut tiap-tiap hari ni?
Sedangkan ada juga riwayat yang menyebutkan iaitu Nabi SAW ni rajin comot minyak rambut sama, rajin sisir rambut. Ada riwayat menyebutkan sampai 2 kali sehari. Hak ni macam mana? Atau sekurang-kurangnya sekali dia sisir rambut. Hak ni tak boleh sisir rambut pula, laras sisir rambut. Jawabnya, ulama cuba jamakkan, taufikkan di antara 2 hadis yang nampak bertentangan, sama-sama pun lagu tu lah. Kalau nampak 2 hadis yang tak serupa, bertentangan, ulama-ulama cuba kumpulkan, cuba damaikan di antara hadis itu dengan cara memberi penjelasan lah. Iaitu di antaranya, satu, Nabi SAW nak ajar umat dia kadang-kadang, bukan sama sini, kadang-kadang, maksud dia kadang-kadang kena kita ni jangan tiap-tiap hari, jangan tiap-tiap hari. Tujuannya apa? Supaya kita ni tidak hidup mewah sangat, supaya kita tidak hidup mewah sangat dan cerewet sangat. Kalau tak ada sisir tak boleh, tak jadi kerja, tak sanggup, tak sisir tubik luar ke apa, malu kau orang. Sedangkan benda lain banyak lagi yang lebih besar. Dia nak ajar tu. Itu satu. Dan nak ajar supaya kita ni jangan cerewet sangatlah. Zuhud sikit, nak ajar zuhud sikit. Itu yang pertama. Yang kedua, larang ni dia kata larang sisir tiap-tiap hari. Apa maksud? Yang ni kepada orang yang dalam suasana perai, kau misalnya dalam suasana perai. Jangan kita nak buat dalam ketika perai tu pun nak serupa dalam ketika biasa. Tak boleh lah tu. Biar reti dalam keadaan perai tak boleh cerewet sangat, nak kemah sangat, tak boleh lah tu. Kita kena reka-reka. Ini maksudnya. Yang ni kalau kita tengok kepada riwayat, ada riwayat yang menunjukkan bahawa Nabi SAW larang sisir rambut tiap-tiap hari ni dalam pada ketika perai. Jadi dia nak ajar pada ketika perai tu janganlah duduk sibuk. Misalnya kita kata, ni bunyi gempa kuat dah. Kita duduk nak cari selipar. Tak selipar, tak pakai selipar tak segi. Untuk ada cara selipar lah, selamatkan diri kita tu dulu. Anak-anak ayat lagu tu lah. Benda lagu tu. Gegar rumah ni, bangunan kita kata, gegar bangunan. Jadi kita duduk sibuk nak cari selipar kita, nak pakai betul selipar. Sani terbalik pakai selipar, pusing dulu biar betul. Lagu tu dia tak say. Mana kalau patut kita terjun saja, biarlah kaki ayam pun. Jangan kita cerewet sangat. Kalau kita duduk biasa, mana mesti kena lengkap dengan cara kita. Selipar tak boleh tinggal. Selipar pula, selipar lagu ni. Pada ketika kita dalam rumah, kalau nak pergi jambat, selipar lain pula. Kalau nak pergi main, kasut lain pula. Kalau nak pergi berjabat, kasut lain pula. Kalau nak pergi kedah, kasut lain pula. Jangan cerewet sangat hidup kita orang Islam. Tu dia nak ajar. Terutama dalam keadaan huru-hara, dalam keadaan perai, janganlah duduk sibuk dengan benda-benda kecil lagu tu. Jangan sibuk benda-benda kecil lagu tu, nak main, nak berjangok lagi. Cara kau berjangok ni, nyawa kita terancam. Kita kena utamakan hak tu. Ini maksud dia. Tapi dalam keadaan biasa, dalam keadaan tenang, aman, memang eloklah kita jaga diri kita tu. Sebab apa Nabi SAW dia jaga sangat rambut dia? Sebab rambut dia panjang. Kalau tidak jaga, dia akan jadi tidak terurus. Sebab itu dia jaga. Begitulah. Masalah sisir rambut ni dia larang tadi. Itulah di antaranya. Babun nahyi 'anil baul fil juhr. Ini bab larangan kencing di lubang atau pada lubang. Ini semua Nabi SAW ajar daripada sebesar-besar perkara kepada sekecil-kecil perkara. Yang ni kalau kita tengok ni, selesai hidup kita ni, jelas hidup kita, semua perkara ada. Nabi SAW ajar kepada kita sebagai pemimpin negara, sebagai panglima pun, sebagai ahli psikologi, sebagai ayah macam di sini ni, dia ajar benda-benda kecil ni macam ayah ajar. Riwayat daripada Abdullah bin Sarjis, tapi riwayat hadis ini dhaif.
Hadis ini tidak sahih, tidak sahih. Ni lah riwayat ni lah. Tapi kalau kita tengok dalam riwayat lain, banyak Nabi SAW mengingatkan dengan peringatan-peringatan seumpama ini. Banyak. Jadi kita perlu jagalah, perlu jaga. Boleh juga kita terima untuk diamalkan hadis-hadis. Kalau kita terima hak ni pun, hak ni tidak ambil kira riwayat-riwayat yang lain, boleh juga, sebab dia termasuk dalam bab tarhib. Tarhib ni luas. Tarhib menakutkan, sama ada menakutkan azab neraka, atau menakutkan sesuatu yang boleh membahayakan dalam dunia ni. Itu pun termasuk juga. Kalau kita pakai tu boleh. Sebab apa hadis ini dhaif? Sebab riwayat daripada Qatadah, daripada Abdullah bin Sarjis. Qatadah mengikut ulama rijal hadis, mengatakan dia tak ada dengan Abdullah bin Sarjis. Dia tak ada jumpa dengan, tak ada dengar apa-apa daripada Abdullah bin Sarjis. Dia ada dengar hanya daripada Anas bin Malik seorang saja. Selain daripada itu dia tak ada. Ni dia kata daripada Abdullah bin Sarjis. Tetapi riwayat ni riwayat secara an-anah. Cuba perhati, secara an-anah. Bila riwayat secara an-anah, tidak mengapa kalau ada seorang gugur pun tidak salah. Cuma riwayat itu jadi dhaif lah, jadi dhaif pasal putus. Tetapi kita tak boleh kata Qatadah pelawak, sebab dia tidak sebut satu orang celah ni siapa dia. Dia betul-betul ambil daripada Abdullah bin Sarjis. Tentu dah dia tak ada, dia sendiri tak ada. Apa dia tak, kita tak boleh kata dia ni pelawak, tak boleh. Tetapi hadis dia dhaif lah. Sebab apa? Sebab jelas ulama-ulama rijal kaji perawi hadis ni, dia kata ni Qatadah ni tak ada dengar daripada apa-apa daripada Abdullah bin Sarjis. Dia hanya dah dengar daripada Anas saja, orang lain tak ada. Bila begitu jelas. Walaupun Hakim dalam Mustadrak dia menyebutkan hadis ini, dan dia kata hadis ini sahih ala syarti syaikhain, sahih mengikut syarat Bukhari dan Muslim, benar, dia kata, Hakim kata. Tetapi Mustadrak Hakim itu kedudukannya, walaupun dia istidrak, mana dia sebut riwayat-riwayat yang sepatutnya Imam Bukhari dan Muslim sebut dalam kitab dia. Sebab apa? Perawi-perawi dia sama, tapi Bukhari dan Muslim tak sebut dalam kitab dia. Dia kumpul sebuah kitab suku 4 jilid pula kitab tu. Hadis-hadis yang mana perawi-perawi dia tu adalah perawi-perawi Bukhari dan Muslim, tapi Bukhari dan Muslim tak ada buat mari hadis ni daripada orang tu dalam kitab dia. Dia kumpul kitab suku, orang panggil Mustadrak. Mustadrak ni bukan banyak, mana setiap kitab hadis yang lagu tu sifatnya, orang panggil Mustadrak lah. Coba ni Mustadrak ala sahihain, Mustadrak ala sahihain orang panggil. Banyaklah pembahagian kitab-kitab hadis tu, banyak pesen pula, banyak. Kita tahu Arba'in Imam Nawawi, kitab Arba'in Imam Nawawi saja, padahal je beratus-ratus kitab Arba'in ni, Arba'inat orang panggil. Itu pun satu bentuk penyusunan kitab hadis. Mustakhrajat, lagu lain pun mustakhrajat. Mustakhrajat ni hadis serupa dengan Bukhari. Misalnya satu kitab hadis dia serupa dengan Bukhari, cuma sanad dia lain, tak serupa dengan Bukhari. Tu mustakhraj orang panggil. Mustakhrajat ni banyak pula. Ni Mustadrak. Hakim dalam Mustadrak dia kata sahih hadis ni ala syarti syaikhain, yang dia mengikut syarat Bukhari dan Muslim. Sanad dia lagu ni tak kena, ulama tak terima. Walaupun dia cuba nak buat kata super Bukhari lah, ada lagi hak Bukhari tak sebut, tidak tepat. Walaupun ada ulama mengatakan sebenarnya dia tak ada, dia dah tulis sekali lalu, dia tak ada semok semula. Mungkin kalau dia semok semula, dia akan buat banyak lagi yang telah dia tulis itu. Ada juga ulama yang berpendapat begitu. Ke mana-mana pun, apa yang jelas yang tersebar sekarang ni banyaklah bercampur baur. Bahkan banyak sekali hak maudhu' pun dalam kitab dia tu. Hak maudhu' pun banyak. Usah kau dhaif, hak maudhu' pun banyak. Apa macam mana nak setarah dengan Bukhari ni? Jauh, tak boleh setarah. Nabi SAW melarang daripada dikencing fil juhr, di lubang. Orang tanyalah, Qatadah ni apa yang dilarang tu, kencing di lubang tu?
dia kata dikatakan apa ni, lubang-lubang itu tempat tinggal jin. Tempat tinggal jin. Sebab tu tak boleh kencing. Sebab tu tak boleh kencing. Kalaulah hadis ini sahih ataupun hasan, mana kita kena pegang tu, kira-kiranya tak boleh kencing sungguh. Tetapi kalau kita tahu lubang tu memang lubang tu tak ada gapo, lubang yang kita buat juga, katakanlah lubang yang kita buat, apa tak boleh kencing, tak jadi masalah. Sebab hadis ni hadis dhaif. Lubang tak boleh tu takut ada sesuatu yang akan mengganggu kita. Di antaranya jin. Di sini dia sebut jin. Boleh jadi jin seperti tempat duduk dia duduk tempat tak serupa dengan kita. Apabila kita kencing gitu, dia nak marah, maka dia ganggu kita. Ganggu tak jenis orang tidur anak kita, tak jenis orang tidur belakang dia ganggu. Boleh jadi. Dengan sebab itu kita kena berwaspada, kena beringatlah, jangan dikecing kok se, jangan dikecing kok se. Takut-takut mana tahu, takut tempat jin. Atau jin di sini seperti dalam syarah ni pun dia sebut, jin di sini maksudnya binatang-binatang yang bisa, seperti ular. Lubang itu lubang ular atau lubang kala, jengking dan sebagainya. Kita kecil tubik nyepatu, tak ada masalah cari penyakit. Itu pun boleh termasuk dalam jin juga. Sebab jin ni bahasa Arab bukan makna jin jembalan hantu tu saja, tidak. Jin ni makna sesuatu yang lindung daripada penglihatan kita. Jin, perkataan Arab ni dia istimewa, beza daripada perkataan bahasa-bahasa baru lah, seperti bahasa kita, bahasa Melayu ni baru. Bahasa dia perkataan jin, jinnun, perkataan-perkataan yang terdiri daripada dua huruf ni, jinnun, ada dua. Dia memberi makna, dia mesti ada makna menutup, lindung, mesti ada makna. Misalnya jin, jin ni memang tertutup, kita tak nampak dia. Junun, gila. Gila ni pasal akal tertutup, waktu jadi koksir tu. Jannah, jannah syurga ataupun taman. Jannah tu dikatakan taman yang lebat, subur dan naungan dia banyak sehingga menutupi bumi ni. Mana tidaklah kata apa ni, panah, teduh lah, teduh. Sebab tu orang panggil jannah. Ya, ada jinnun juga. Ada banyak lagi perkataan-perkataan yang lain. Cuba kita cari sebanyak mana ada jinnun, dia mesti ada makna menutup, makna lindung tadi, mesti ada. Itu keistimewaan bahasa Arab. Ada pun bahasa kita tidak lagu tu. Kita tak boleh nak cari puca tu. Makna apa dia yang mesti ada pada perkataan yang ada huruf-huruf ni. Payah nak cari lagu tu, tak jumpa berkali. Tapi dalam bahasa Arab ada. Kalau kita kata binatang-binatang yang berbisa tadi pun, itu pun bahaya juga. Sebab tu dia tidak bagi. Pasal apa dia nak ajar benda-benda lagu ni? Yang ajar lagu ni ayah ajar kepada anak-anak. Begitu juga jangan kita kencing. Kita pergi setengah-setengah orang tu, setengah-setengah tempat kita ni tak apa ketara sangat, tapi setengah-setengah tempat tu dia ada berhala. Ada berhala Hindu kau misalnya, berhala Cina kau, patung, dia pergi kecing. Dia nak gorang lagu tu, dia pergi kecing atas kepala berhala tu. Jangan tebal buat tak betul kalau lagu tu. Sebab apa? Dia berhala-berhala ni, apabila orang puja, dia ada jin di belakang dia tu. Jin tu sukalah pasal dia duduk lindung. Orang duduk puja dia, orang kata puja dia, buat syaitan. Lama-lama dia jaga tempat tu. Lama-lama dia jadi beratu. Tempat tu bisa, ada bisa, marilah bisa dia. Apabila kita buat sesuatu yang nampak kita pelekeh, hina dia ganggu. Jadi kena beringat sikit. Tidak nanti lubang, maksudnya kencing di tempat-tempat yang membahayakan kita, mengancam keselamatan kita. Semua kita kena jaga. Jangan main-main, jangan mudah-mudah. Walaupun benda tu sesak sekalipun, tapi dia ada kesan dia tu. Tuhan beri. Kalau puja, dia jadi. Supaya apa ni, tukar sihir lah, dia puja syaitan, puja jin dia, jadi dia beri hak dia nak tu. Ni pun lagu tu juga. Hak moleknya kita tak usah buat gitulah.
Tak usah buat gitu. Bahawa ma yaqul ar-rajul idza kharaja min al-khala', apa yang diucapkan oleh seseorang bila keluar daripada tempat sunyi. Tempat sunyi di sini maksudnya tempat buang air. Sama ada sunyi di sini lindung dengan ada dinding atau tidak, di padang kah tempat sunyi juga. Sebab biasanya orang pergi buang air, kalau dalam keadaan tidak ada bilik air yang khusus ni, dia pergi buang padang, itu pun dia panggil tempat sunyi juga. Khala' ni sama ada dalam bilik air ataupun di luar, di padang. Bila keluar tu, apakah yang diucapkan oleh seseorang? Ini yang Nabi SAW ajar. Ada hak dia ajar tu merupakan apa ni, perkara-perkara untuk kebaikan duniawi kita, keselamatan kita. Ada hak dia ajar tu berupa doa-doa yang mana tidak ada orang lain ajar. Tidak ada orang lain ajar. Termasuklah doa-doa ni. Termasuklah doa-doa ni. Nabi SAW bila keluar, ini riwayat daripada Aisyah, bila keluar daripada ghaid, asal mana ghaid tu mana tempat lembah, tempat tu lindung lah untuk buang air besar di padang. Jadi bila dia keluar daripada buang air, dia ucapkan ghufranaka. Dalam riwayat yang lain disebutkan alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adha wa 'afani. Ada juga dia sebut gitu. Ada juga dalam riwayat yang lain, dalam athar disebutkan alhamdulillahilladzi azhaba 'anni ma yu'dhini wa abqali ma yanfa'uni. Jadi segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan gangguan atau perkara yang menyakiti, yakni dari kita lah, wa afani, dan mensejahterakan kita, menyihatkan kita. Yang kedua, alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'dhini. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menghilangkan dari saya, dariku, ma yu'dhini, apa-apa yang mengganggu, yang menyakiti aku, wa abqali ma yanfa'uni, dan mengekalkan, membiarkan ada dalam tubuhku ma yanfa'uni, apa yang berguna kepadaku. Yang ni bila makan tu sebahagiannya jadi darah daging, sebahagiannya jadi ampas. Ampas tu air kencing ataupun najis, tahi tu. Kalau tak keluar tu sakit, sakit, gangguan lah, gangguan atau sakit perut lah, boleh jadi timbul macam-macam penyakit lah kalau gangguan kerana tidak keluar air kencing. Sebab itulah Nabi SAW puji Allah atas nikmat itu, nikmat besar tu, bila keluar daripada bilik air. Pasal apa boleh buang air. Cuma di sini dalam hadis ini dia hanya sebut ghufranaka, aku memohon keampunan darimu. Jadi ampunkanlah aku dengan keampunan darimu. Boleh juga kita takdirkan begitu, ghufranaka, aku memohon keampunan darimu. Sebab apa Nabi SAW memohon keampunan dari Tuhan? Tubik jamban dosa kah? Buat salah kah dalam jamban? Ataupun lepas pada buang air tidak dalam jamban padai kah? Kita kata, apakah buat salah? Ya, jadi minta ampun dengan Allah SWT. Tu buat apa minta ampun? Apalagi Nabi SAW, dia tidak berdosa. Ni tiba-tiba tubik daripada bilik air ataupun tempat buang air ni, dia minta ampun. Apa makna? Satu, jawabnya, Nabi SAW nak ajar untuk orang lain, iaitu minta ampun. Sebab apa? Minta ampun itu sebab boleh jadi kita ghufranaka, aku minta ampun, memohon keampunan darimu. Dia nak ajar kepada umat, iaitu kena minta ampun. Sekadar tu sajalah, minta ampun itu tak nanti duduk dalam masjid, lepas keluar daripada bilik air pun boleh juga. Itu satu. Yang kedua, makna dia ghufranaka itu sebab apa? Sebab
Nabi SAW dia selalu menyebut Allah SWT, zikir semua. Bila masuk dalam bilik air tak boleh berzikir, tak boleh berzikir. Zikir lisani, zikir dengan lidah tu tak boleh. Jadi dia kira itu sebagai satu kesalahan lah, satu kesalahan. Sebab itu dia kata ghufranaka, satu kesalahan. Sebab bagi dia kiranya patutnya sebut sama Allah SWT, ingat sama, ingat dengan sebutan. Sebab apa? Nikmat Allah SWT sangat banyak. Kalau kita kata kita sebut sama pun tak padan lagi. Sebab tu dia kata ghufranak, minta ampun atas dasar bukan kerana berdosa, tidak, kerana kira macam berlaku halangan. Dan ini kira sebagai taksir, kecuaian lah kira-kira. Tapi kecuaian pun bukan disengajakan. Walau bagaimanapun ayat adab ni yang tinggi ni, Nabi diajarkan suruh kata ghufranaka. Orang lain lebih-lebih lagi lah. Lebih-lebih lagi lah. Itu yang kedua. Yang ketiganya ghufranaka tu kerana banyak sekali nikmat Allah SWT. Nak boleh kita sampai ke jamban tu, bilik air tu, Allah SWT proses buat tubuh kita ni boleh proses makanan dan minuman, sehingga akhirnya ampas tu keluar. Kalau kita nak kira, nak bayar lah nikmat itu, banyak benar lah, tak padan. Yang ni kita tidak dapat mensyukuri Allah SWT dengan sebenar-benar syukur. Oleh kerana kita tidak dapat mensyukuri nikmat Allah SWT yang begitu banyak tu, kita minta ampun dengan dia. Sepatutnya kita bersyukur kepada dia, kita minta ampun. Ada yang mengatakan begitu. Sebab itulah Nabi SAW kata ghufranaka. Lepas tu ghufranaka, lepas tu nak tambah dengan hal lain pun boleh juga, tak apa. Lepas tu kita kata dah keluar daripada bilik air tadi, kiranya najis itu tidaklah, terutama kalau zaman dulu gunakan batu saja tu, guna batu ataupun bata, dia tidaklah tanggal habis najis tu kalau buang air besar. Macam mana boleh? Dia kata tak boleh dalam keadaan kotor, dalam keadaan tu ada najis, sebut nama Allah SWT. Tentu ada. Ni dia kira dia maaf, tak apa ni, doa-doa ni tak apa, walaupun sebut nama Allah SWT, walaupun kita kata di punggung kita tu ada sedikit sebanyak lagi, tapi sudah tak apa dah. Bila kita cuci dengan batu tadi, sudah membolehkan kita semaya pun, sudah boleh semaya pun boleh. Walaupun kita kata air dia tu tak hilang lagi, ada lagi sikit sebanyak bau dia ke apa tu. Kalau guna batu lah, kalau guna air tak apalah, selesai dah, cuci dah. Kalau masalah kalau guna batu keluar, dia sikit sebanyak ada lagi. Begitu juga kalau kita guna tisu pun, kita kata zaman sekarang dia guna tisu pun, kalau kita tak basuh selalu, sudah tak apa dah, boleh dah untuk doa ni. Sebab Nabi SAW ajar kepada kita ni dalam keadaan itulah, dia guna batu tu biasanya Nabi SAW guna batu. Bila guna batu dia baca juga. Ini menunjukkan tak apa dah, dimaafkan dan diperbolehkan baca saat ini. Ni molek lah, mana kena baca ni. Bab karahiyati masjid dzakar bil yamin fil istibra. Ini bab larangan, ini panjang juga, bab larangan menyentuh zakar dengan tangan kanan pada ketika istibra. Hadis tu kita sudah baca dah, rekah cerita ni. Nabi SAW larang ni buat apa? Ini pun jaga untuk kebersihan, dia nak ajar bersih. Dan selain daripada itu, bila bersih, terselamat daripada macam-macam punca penyakit, kuman dan sebagainya. Kuman yang boleh membawa penyakit, terutama orang-orang di zaman dia tu yang airnya kurang. Dia sapu najis, sama ada air kecil ataupun air besar, dengan
dengan menggunakan batu. Bila guna batu, sikit sebanyak tu bila di punggung muka tak nampak, kita kata sikit sebanyak tu takutnya ada. Kalau tidak kena pun bau dia tu ada. Kalau guna tangan kanan, bayangkan, lepas tu makan setalas, makan sekali ramai-ramai, menjijikkan. Ini makna termasuk dalam kita kena jaga saudara-saudara kita. Hadis ni banyak luas lah. Jaga daripada kotoran, jaga diri daripada ancaman penyakit, sebab dia boleh bawa penyakit. Jaga orang lain, sahabat andai kita, jaga dengan cara kita guna tangan kiri, sebab tentu dah makan dengan tangan kanan. Semua orang lain sekali tu dia senang hati dah. Kita semua Islam faham belakang dah. Kalau kata cuci najis dengan batu sekalipun, dia guna tangan kiri, tentu dah tangan kanan dah. Bila makan tangan kanan dengan senang hati. Tidak kata berasa sebuah salah, tak sedap hati. Tidak. Tapi kalau orang tidak mengikut disiplin ni dalam keadaan tadi, susah juga. Mesti kita rasa, mana tahu takut dia sapu tadi dengan tangan kanan, makan tangan kanan pula. Menjejekkan, ini cemar kotor lah. Nabi SAW nak ajar dengan maksud tu. Jangan sentuh zakarnya dengan tangan kanannya. Sentuh zakar, mana kena sentuh zakar, yang ni pegang tu dengan tangan kiri. Kemudian nak bersih tu dengan tangan kanan, tentu dah takkan dengan tangan kiri juga. Tentu dah kena dengan tangan kanan lah. Letak tu. Tapi di sini ulama-ulama bahas macam-macam lah, yang mana tak perlu sabar, tak masuk akal pun kadang-kadang. Kita sekarang ni kita tak buat apa-apa. Dia kata ni jangan sentuh zakar dia dengan tangan kanan ni, mana semua kena tangan kiri. Lepas tu tangan kiri nak lagu mana, nak macam mana nak pegang batu tu, atau nak pegang air tu, macam mana nak pegang? Dia kena guna tangan kiri, tak boleh. Dia kata gini, ni terutama masalah batu lah. Dia kata, Khattabi, di antaranya Khattabi ni orang pisau kalah, tapi kadang-kadang melucukan pendapat dia tu. Semua ulama tak asyik pakar. Dia kata lesek dinding. Dinding orang zaman dulu boleh lah, dinding rumah tu pun tanah lesek dinding. Jadi pegang tangan kiri, lesek dinding. Ataupun satu tempat yang kerah kau, situ jangan sama sekali pegang tangan kanan. Batu tu pun tak boleh. Sebab apa? Termasuk dalam benda kotor ni, nak buat kerja ni. Dia kata lagi, ataupun dia duduk, kata dia duduk, punggung ni biar kena tanah, lepas tu pegang anak batu tu dengan tumit dia, kepik dengan tumit dia. Ataupun pegang anak batu tu dengan apa? Dengan ibu jari kaki dia tu, dua tu kepik. Lepas tu kepik nak buat lagu mana? Jadi ulama-ulama pun pening, kata Allah, ke mana begitu ni menyusah ni nak duduk. Lepas tu kalau dia nak pegang batu saat ni, kepik tu, kalau nak ambil batu tu dengan tangan kiri, terlepaslah pula. Selepas tu pula jadi mengecik kau gapo ke pula. Itu semua tak perlu. Pegang dengan tangan kiri, ambil dengan tangan kanan, ambil. Kau tak bolehnya pegang dengan tangan kanan tu. Zakar tu sendiri pegang dengan tangan kanan. Pegang dengan tangan kiri, lepas tu ambil batu, itu tak apa. Ni pasal dia nak lari daripada, dan Nabi SAW kata jangan sapu zakarnya dengan tangan kanan. Kalau kita batu tu kita sapu dengan tangan kanan, masuk dalam larangan. Nabi tak boleh sapu. Pegang kau tak boleh. Lepas tu sapu dengan tangan kiri, pegang pun dengan tangan kanan pula. Dia timbul masalah. Kalau pegang dengan tangan kiri zakar, pegang dengan tangan kiri, sapu dengan tangan kanan. Dan Nabi SAW larang sapu dengan tangan kanan. Apa nak lagu mana? Sapu dengan tumit, kepik batu. Jadi tak pernah sabar tu. Kita kena tengok begini, tujuan sebenarnya Nabi SAW tak boleh pegang ataupun sapu dengan tangan kanan tu apa sebab? Nak jaga kebersihan. Dalam keadaan tidak ada air, lagu ni lah caranya. Lebih-lebih lagi kena jaga. Dalam keadaan ada air, tak apa. Kalau kena tangan kita punya ada kena lebih kurang najis ni, payah nak kawal supaya kita nak basuh air. Kalau misalnya kita kata takkan nak guna tangan kiri saja, boleh juga guna tangan kanan tu. Cuma kena jaga kebersihan. Jangan kita ingat untuk benda kotor tangan kiri saja, tangan kanan tak boleh langsung guna. Untuk benda baik tangan kanan saja, tangan kiri tak boleh saja, tak boleh langsung guna. Tak kena cara lagu tu. Bahkan Nabi SAW potong daging, dia potong lagu mana?
Kalau pegang tangan kanan, tak pegang daging, dia lari daging, mesti dia pegang dengan tangan kiri kalau dia potong dengan tangan kanan. Atau untuk pegang daging tu dengan tangan kanan, dia mesti potong dengan tangan kiri pula. Mesti. Tak dapat tidak. Takkanlah sebelah. Tak boleh lah betul. Sebab itu Nabi SAW guna dua belah tangan bila perlu. Untuk hak molek pun lagu tu, untuk hak tidak molek pun lagu tu juga. Hak dia nak tekan di sini iaitu supaya bersih, jaga kebersihan. Sebab kita kata tu Anas selalu buat contoh, kalau orang buat roti canai tu, buat benar lah, roti canai buat benda molek, kita kata dah sebelah tangan. Mungkin ada hak bisa benar, ni ada pertunjukan pasal buat roti canai lah, tarik macam-macam. Hak bisa tu boleh jadi sebelah tangan dia boleh. Tapi kita kira hak biasa ni, hak biasa mesti guna dua belah tangan. Pada dua belah tangan alik kiri, hak dia guna untuk kotor. Kotor pun tak apalah dia guna untuk kotor, dah bersih dah. Nak ayat sini, kalau tak bersih jangan guna, kalau bersih tak apa. Itu tujuannya. Kalau kita pergi situ selesai masalah. Kalau tidak jadi sebuah Khattabi saat ni, aduh muskil. Dan bila pergi ke khalaq, tempat sunyi, yang ini untuk buang air, janganlah dia menyapu dengan tangan kanannya. Yang ni kena guna tangan kiri juga. Dan kita kena ingat latar belakang di zaman Nabi SAW ni, dia guna batu, air sedikit. Dalam keadaan guna batu ni, lepas tu makan pula, makan sekali untuk mendapat keberkatan dan untuk menjimatkan makanan. Jadi untuk jaga kesihatan, untuk jaga perasaan semua orang ramai ni, mana kena jaga benar lah masalah kotor-kotor ni. Kotor tu kena sapu dengan tangan kiri. Kalau tak boleh basuh pun, tentu dah makan tu tidak guna tangan kiri. Hak makan bersama-sama, kalau kuah ke apa pun makan tangan kanan. Tangan kanan ni tentu dah benda molek. Tujuannya supaya senang hati semua. Tidak berasa jejek, tidak berasa tak sedap hati, tidak. Bila dia minum, jangan minum dengan senapah. Jangan minum dengan senapah. Tengok, senapah ni mana tak menyawa. Tengok minum sebotol habis. Ataupun segelas, jangan minum lagu tu. Sebab dia menjejaskan kesihatan. Menjejaskan kesihatan, tidak molek. Bahkan Nabi SAW ajar supaya isap ataupun minum sikit-sikit dengan bernapah di luar gelas tu lah, 2-3 kali bernapah dengan tenang minum itu. Tapi ini semua bukan makna haram, ini semua nahi apa ni, irsyadi, untuk kebaikan kita, kebaikan duniawi kita, kebaikan dunia kita. Itu orang panggil nahi, yang seumpama ini orang panggil nahi irsyadi. Nahi, larangan berupa bimbingan, untuk membimbing kita ke arah kebaikan dunia kita, untuk kebaikan dunia kita. Sebab kalau minum sekaligus tadi, tak baiklah untuk kebaik, untuk dunia kita. Jadi kan gangguan kesihatan. Dia akan memberatkan maidah. Tetapi kalau dia minum air itu dengan beberapa teguk dan dengan bernafas, bukan bernafas, nafas dalam gelas tu tak boleh juga, dia tak boleh juga. Nafas di luar, buti. Bernafas. Lagu tu molek. Dan lebih memuaskan minum air tu kalau dengan cara lagu tu. Dan dari segi adab pun molek juga, tidak nampak rakus, tidak nampak gelojoh. Ada sekarang ni ahli-ahli perubatan mengatakan, ni hak betulnya Nabi SAW pun ada sebut dah. Maknanya kalau minum dengan cara lagu tu, dia menyebabkan sakit jantung. Punca sakit jantung banyak zaman sekarang ni, di antaranya minum dengan cara lagu tu, dengan cara tidak ada rehat tadi tu. Inilah besar makna hak Nabi SAW pesan tu, besar makna dia. Kadang-kadang kita tak fikir, orang sampai dulu pun tak fikir. Misalnya Nabi SAW suruh minum susu, kalau minum banyak dia suruh mama kunyah. Nak kunyah kata apa, kita kata susu muka cair, tidak, dia suruh kunyah. Sebab apa? Kalau tidak kunyah, dia akan jadi tokor dalam perut, jadi asid, akan berlaku asid, timbul asid banyak dan boleh memudaratkan. Tetapi kalau kunyah, ya bagus untuk kesihatan. Hak tu 1000 tahun kemudian, zaman sekarang dia bawa orang tahu rahsia dia, bawa orang tahu, oh gitu rupanya. Dia lebih kurang nasib juga.
Tapi kalau minum sikit tak apa, kalau banyak kena kunyah. Kita dapati Nabi SAW sudah rayak benda-benda gini. Jangan minum dengan senapas, jangan. Kena minum dengan banyak nafas. Yang ni dengan tenang lah, dengan tenang minum. Sebab apa dia tidak bui? Fala yatanaffas fil ina, dalam riwayat lah, jangan dia bernafas dalam bekas. Sebab apa dia tak bui bernafas? Satu, kotor, bau apabila bernafas. Yang kedua, kalau orang tu ada TB kau ada gapo kau, boleh memudaratkan kuman dia tu, boleh masuk pula dalam air, dalam lembab-lembab tu. Orang lain minum boleh kena melarat, jadi berjangkit pula penyakit tu kepada orang lain. Ini Nabi SAW ajar kepada kita bagaimana nak kawal penyakit berjangkit tu. Ada kalanya dia berjangkit melalui pernafasan tadi, melalui makanan. Dia sudah ajar dah benda-benda tu. Ini untuk kesihatan dan keselamatan duniawi kita. Larangan yang seumpama ini dipanggil nahi irsyadi. Nahi irsyadi. Kemudian riwayat daripada seterusnya, Nabi SAW menentukan tangan kanan dia untuk makan, untuk minum, untuk pakaian dia. Tangan kiri untuk selain daripada itu. Memang dia tentukan begitu. Untuk makan minum, kanan. Maklum dah. Untuk hak tidak molek, untuk hak kotor, tangan kiri. Nak sehingu kalau kita kata, sehingu dengan tangan kiri. Nak basuh benda-benda kotor kau, nak gonya, tangan kiri. Tapi kalau hak molek, tangan kanan. Ulama-ulama buat kesimpulan. Banyaklah. Kalau perkara-perkara yang menyelamatkan kita, kita kena pakai hak kanan dulu. Hak tu sunnahnya. Misalnya pakai kasut. Pakai kasut menyelamatkan kaki kita, kita kena start kanan. Tetapi bila kita nak pecak, bukan pecak kanan, kiri tu kena kiri dulu. Apa sebab? Sebab kasut tu memelihara kaki kita. Hak semoleknya kita alah kau tak sih pecak tu kalau boleh. Sebab tu kiri dulu. Tapi pakai kanan. Masuk ke masjid, tempat molek, tempat selamat untuk kita. Tapi keluar kiri. Supaya jamban bilik air kiri, keluar kanan. Dia tidak semesti semua perkara tu maknanya start kanan dulu belakang. Dah macam pakai baju, kalau boleh kita kata pakai kanan dulu. Tapi bila kita pecak kiri dulu, bukan pecak kanan dulu. Sebab kita kena menampakkan hak moleknya kita kalau boleh tak saya pecak, hak menyelamatkan diri kita. Sebab itu kita lambatkan balik kanan. Itu rahsia dia tu. Begitu juga berus gigi, celak mata, kerak kuku, gunting misai dan seumpamanya sisir rambut. Ni alah kemolek belakang, start balik kanan dulu. Nabi SAW dia start balik kanan dulu. Lepas tu baru balik kiri. Begitu juga kita tengok dalam semaya tu nak buat salat, alah kanan dulu paling, tidak kiri dulu. Alah kanan dulu. Ambil air semaya, kanan dulu basuh. Lepas tu baru kiri. Begitulah seterusnya. Tetapi kalau hak tak molek, memang kiri dulu. Seterusnya Nabi SAW, tangan kanan Nabi SAW untuk suci dia, benda-benda suci lah, bersucinya ambil air semaya, alik kanan dulu. Kalau dia mandi pun, dia mandi junub lah kita kata, sebelah kanan dulu. Dan makanan dia, tangan kiri dia pula untuk khalaknya, untuk keperluan semasa dia buang air. Dan kerana sesuatu yang menjejekkan ataupun sesuatu yang menyakiti, itu dia guna tangan kiri. Riwayat salah lagi ni pun lagu tu juga, cuma riwayat ni daripada Ibrahim, daripada Aisyah, di riwayat ini munqati', sebab Ibrahim tak ada dengan Aisyah, sebab itu Imam Abu Daud buat mari hak salah lagi tu, iaitu Ibrahim anil Aswad an Aisyah. Hak ni baru tidak putus sanad. Imam Abu Daud nak ceritakan hak tadi tu ringkas sanad dia putus. Tetapi dalam riwayat yang satu lagi ada sebut itu Aswad. Di antara Ibrahim An-Nakhai dengan Aisyah itu ada Aswad. Dengan adanya Aswad itu maka sanad tadi tidak terputus, boleh pakai. Lepas tu bimaknahu, mana serupa dengan tadi juga dari segi kandungan dia, isi dia, tetapi lafaz dia berbeza.
babul istitar fil khala. Nampaknya sekat itulah dulu. Wallahu a'lam.